Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, bagi persiapan setiap jentera parti untuk mendepani pilihan raya umum ke-16 nanti, adakah dengan ini jentera parti daripada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani perlu memilih penasihat bagi sesebuah negeri untuk memenangi negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang, contohnya Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu yang ditadbir oleh PAS Perikatan Nasional. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu tulisan daripada Harapan Daily, ini pasti satu kejutan. Jadikan Kuli penasihat PHBN, rampas Kelantan. Seorang pemimpin veteran Kelantan telah menyeru agar tokoh veteran UMNO, Tengku Razali Hamzah, yang lebih dikenali sebagai Kuli, dilantik sebagai penasihat gabungan PHBN untuk merampas kembali negeri Kelantan daripada PAS. Saudara-saudara, Anda boleh komen berkaitan dengan berita ini. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Harga cukup berpatutan. Banyak produk yang saya sediakan di sini. Order macam biasa, order macam dekat Shopee. Tapi melalui produk ini, melalui link ini akan membantu saya dan akan membantu channel ini. Kuli kekal sebagai pengaruh yang kuat dalam politik negeri Kelantan, kata mantan pengerusi Amanah Kelantan, Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah. Penyertaan beliau bersama kita akan membantu terutamanya dalam menjelaskan persepsi buruk yang digambarkan oleh parti lawan. Kuli juga telah membuktikan kewibawaannya dengan memastikan kerusi Dun Nenggiri kembali ke tangan UMNO, tambahnya lagi. Beliau berkata begitu dengan merujuk kepada PRK Nenggiri yang menyaksikan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang merupakan Ketua Pemuda UMNO Gua Musang menewaskan calon PN Muhammad Rizwadi Ismail dengan majoriti 3,352 undi. Rahim mengakui misi menumbangkan PAS di negeri Cik Siti Wan Kembang adalah sukar, memandangkan PAS membentuk kerajaan di situ sejak 1990. Walau bagaimanapun, beliau yakin bahawa perpaduan UMNO dan PH boleh menumbangkan PAS. Usaha bersama diperlukan daripada semua parti pembangkang di Kelantan untuk menghantar mesej bahawa PAS lepas tangan dalam menguruskan negeri tersebut. Kepimpinan Kuli dalam gabungan UMNO PH dijangka akan mampu menetralkan PAS. Kepimpinan PAS Kelantan berdepan dengan pelbagai isu. Menteri Datuk Muhammad Nasruddin Daud gagal mencipta peluang pekerjaan baru untuk golongan muda dan juga tidak menyerlah dalam menyelesaikan masalah banjir semasa musim tengkujuh. Kumpulan Exco Negeri juga adalah pimpinan baharu yang kurang berpengalaman menurut tulisan ini. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa yang akan berlaku kepada ahli Parlimen Perak, ahli Parlimen UMNO, Barisan Nasional, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Setelah ada pendedahan yang melibatkan nama PM9, berkaitan dengan penemuan RM177 juta, termasuk wang ringgit dan juga jongkong emas. Wang ringgit bukan ringgit Malaysia saja, tetapi ada mata wang daripada luar negara. Ada pertanyaan sebelum ini, adakah Ismail Sabri ini akan dipecat, digantung, ditendang daripada UMNO? Akhirnya Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO telah membuat kenyataan. Saudara-saudara, sebelum itu di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Klik produk tersebut dan order saja macam biasa. Ini akan membantu saya dan juga membantu untuk
kembangkan lagi channel ini. Saudara-saudara, akhirnya Zahid bersuara. Harap Ismail Sabri dapat keadilan macam saya. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menegaskan parti itu tidak terlibat dalam siasatan SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Zahid berkata UMNO menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk menjalankan siasatan tanpa sebarang campur tangan politik dan percaya kepada proses undang-undang untuk menentukan kebenaran. Kita menghormati SPRM dan kita harap SPRM berlaku adil dan tentunya profesional di dalam melakukan penyiasatan. Secara pribadi saya juga pernah mengalami keadaan itu. Jelas apabila kes saya dibawa ke mahkamah, walaupun pelbagai pihak yang melemparkan pelbagai tuduhan dan sebagainya, akhirnya keadilan telah dapat ditegakkan dan saya harap perkara yang sama akan dapat berlaku di mahkamah dan itulah harapan kita dalam kes ini menurut Zahid Hamidi. Pada 4 September 2023, mahkamah melepas tanpa membebaskan Zahid di NEA daripada 47 pertuduhan pucuk amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Jadi saudara-saudara, setelah SPRM buat pengakuan mereka tidak terlibat dengan siasatan terhadap Ismail Sabri, mungkin ada yang mulai mempersoalkan adakah UMNO membiarkan ataupun akan menyingkirkan Ismail Sabri, kerana ini akan membawa kepada satu pembawaan negatif kepada parti sekiranya beliau didapati bersalah. Tapi kalau nak cakap Ismail Sabri dipecat, digantung dan sebagainya, setakat ini belumlah ada. Tapi Zahid sudah membuat pengumuman bahwa harap Ismail Sabri dapat keadilan macam beliau. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah semakin panjangnya cerita, semakin ramai yang mulai bercakap, nama Ismail Sabri sana sini disebut. Setelah penemuan RM177 juta, serbuan daripada SPRM ditemukan ratusan juta di safe house, dalam sebuah safe house. Ini menjadi cerita yang paling panas di Malaysia pada ketika ini. Tuan-tuan dan puan, rupanya berkaitan dengan ini sudah pasti ada yang mempertikaikan, ada yang mempersoalkan apa yang dilakukan Ismail Sabri ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini saudara-saudara, ada satu artikel daripada My Metro. SPRM siasat dana program keluarga Malaysia. SPRM sedang mendapatkan beberapa dokumen daripada Kementerian Keuangan dan Jabatan Perdana Menteri. Ia untuk meneliti bagaimana kelulusan serta dan dikeluarkan perbelanjaan dana kerajaan berjumlah RM700 juta bagi tujuan promosi dan publicity. Menurut sumber, SPRM sedang mengumpul keterangan yang dapat membantu siasatan bagaimana dana itu diluluskan dan dibelanja. Oke, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Ini sangat sesuai bagi semua lapisan usia. Anda boleh lihat beberapa produk yang saya sediakan. Harga cukup berpatutan dan ini Anda boleh order macam biasa, macam dekat Shopee. Ini akan bantu saya dan juga untuk kembangkan channel ini. Tuan-tuan dan puan, menurut SPRM terdapat 3 identiti terbabit bagi menyalurkan dana program keluarga Malaysia, yaitu Laksana, Sepadu dan Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim. Dalam siasatan ini, yang disiasat SPRM adalah untuk menentukan berapa jumlah sebenar diluluskan, dan siasatan awal setakat ini yang membabitkan dana sebanyak RM300 juta sahaja, bukan RM700 juta. Jadi kalau dana peruntukan adalah RM700 juta dan yang hanya dikeluarkan, yang hanya dibelanjakan adalah RM300 juta,
makna kata ada RM 400 juta lagi. Sumber berkata, fokus SPRM ketika ini membabitkan program keluarga Malaysia, di mana isu paling penting untuk melihat bagaimana wang dibelanjakan. Sementara itu, Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, mengesahkan siasatan sedang dijalankan. Jadi itulah persoalannya, tuan-tuan dan puan. SPRM sudah memulakan siasatan berhubung isu penggunaan wang RM 700 juta yang dibelanjakan bagi tujuan promosi dan publicity untuk menghebahkan pencapaian kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022 ketika pentadbiran 2 PM sebelum ini. Siasatan dibuat berdasarkan maklumat awal seperti dinyatakan PM Anwar ketika menjawab soalan ahli Parlimen Batu P. Prabakaran pada November lalu. Artikel pada Januari 3, 2024. Berkaitan dengan ini, saudara-saudara, apa komen Anda?